Bismillah. Ya. Baki. Boleh mula deh. Boleh dengar kau, Baki? Suara okey? Suara okey, Baki? Boleh dengar suara kau, Baki? Boleh dengar suara kau? Kalau tak dapat dengar tu, komen eh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan karuniaan daripada Allah dapat kita meneruskan muzakarah kita menerusi kitab Faridatul Faraid, anjuran bagi surau Haji Ismail, di mana barang siapa yang ada sedikit maknanya rezeki, bolehlah membuat sumbangan kepada tabung surau Haji Ismail bagi meneruskan pengajian-pengajian bagi surau tersebut. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Faridatul Faraid pada halaman muka surat 17, di mana kata pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan wajib i'tiqad bahawa ada bagi Allah Ta'ala, ada bagi Allah Ta'ala tu
ialah malaikah. Ni ialah perbicaraan kita berkaitan dengan rukun iman percaya kepada segala malaikat, di mana ianya merupakan salah satu daripada rukun iman, yang ialah percaya kepada segala malaikat ini merupakan di bawah tajuk bab sam'iyah, di mana pada pertemuan kita yang lalu di dalam kitab Faridatul Faraid ini telah kita lalui pada pembelajaran muzakarah kita yang lepas, iaitulah bab uluhiyah dan juga bab an-nubuwah, yang mana ianya menghuraikan berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifat Nabi. Maka segala yang kita belajar berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan juga sifat-sifat Rasul, itu kesemuanya terkandung di dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang merupakan dua kalimah syahadah tunggak utama bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh yang demikian, apabila kita mengakui Allah ialah Tuhan kita, kita mengakui Rasulullah ialah Rasul kita, maka di antara perkara yang didatangkan oleh Rasulullah, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah di antaranya tentang adanya malaikat. Maka kepercayaan, keimanan terhadap segala malaikat ini ialah merupakan perkara gaib, perkara yang kita tak dapat nak lihat dengan mata kasar kita malaikat ni. Akan tetapi kita beriman dengan dia. Kita percaya dengan adanya malaikat ni daripada kerana diceritakan, dikhabarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh yang demikian dinamakan bab ini ialah bab as-sam'iyah. Bab yang mana perkara ni kita tak dapat nak kesan, kita tak dapat nak lihat dengan mata kepala kita, tapi ianya dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akidah kepercayaan kita terhadap perkara tersebut adalah daripada kerana ianya disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh itu dinamakan dengan bab sam'iyat. Percaya kepada segala malaikat. Begitu juga percaya kepada segala kitab-kitab. Dan juga percaya kepada hari kiamat, qada dan qadar. Ini berada di bawah tajuk ataupun bab yang dinamakan dengan bab sam'iyat. Jadi kata pengarang rahimahullahu ta'ala, katanya, dan wajib i'tiqad bahawa ada bagi Allah Ta'ala, wajib kita i'tiqad ada bagi Allah Ta'ala adanya malaikat. Asalnya adanya malaikah gitu. Kalau sebut malaikat, tu dalam bahasa Melayu lah, dikatakan malaikat. Adapun dalam bahasa Arab, malaikah. Jadi lafaz malaikah merupakan lafaz jamak. Merupakan lafaz jamak. Nak tanya dulu ni, apa ni? Dengar ke tak dengar ni? Dengar ke tak dengar? Ada ke siapa-siapa boleh bagi tahu? Boleh dengar ke suara saya ni? Boleh dengar ke? Cuba komen. Nak tahu boleh dengar ke tak boleh dengar aja.
Aku duk ceramah tak boleh dengar. Boleh dengar ke abaki? Siapa-siapa? Oh, babo-babo ada ni. Masya Allah ni. Boleh dengar ke? Boleh komen ke? Abaki tu daripada surau Haji Ismail. Kalau tak dengar, buat telefon lah kat kitanya. Miss call ke macam mana. Boleh dengar tu. Terima kasih Ustaz Ahmad Firdaus. InsyaAllah boleh dengar. Baik. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, katanya, dan wajib i'tiqad bahawa ada bagi Allah Ta'ala, wajib kita i'tiqad ada bagi Allah Ta'ala ni, adanya malaikah. Gitu. Adanya malaikah. Terima kasih. Ada malaikat, wajib kita i'tiqad. Wajib apa ni? Wajib syarak. Dengan maknanya wajib syarak ialah perkara yang kalaulah kita tak tahu dia, maka berdosa lah. Itu wajib. Wajib dengan maknanya kalau tak tahu hak ni, maknanya berdosa. Itu wajib syarak. Adapun dalam masalah akidah, ditekankan kita untuk tahu serta untuk kita i'tiqad. Kerana itulah kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan wajib i'tiqad. Agama kita, syarak kita tekankan kepada kita benda ni wajib. Wajib. Wajib apa? Wajib i'tiqad, wajib berpegang di hati kita. Kitab Faridatul Faraid. Wajib kita berpegang di hati kita. Wajib kita yakini di hati kita. Wajib kita yakin, wajib kita berpegang di hati kitanya. Ada bagi Allah Ta'ala ni, ada bagi Allah tu malaikah. Wajib kita i'tiqad. Ada bagi Allah Ta'ala ni malaikah. Jadi malaikah ni ialah lafaz jamak. Apa lafaz jamak? Lafaz yang menunjukkan banyak. Itu panggil lafaz jamak. Lebih daripada 3 ke atas. Jadi tak kira lah. Bila kata bentuk jamak, menunjuk di atas kata banyak. Yang mana malaikah asal daripada perkataan mufrad dianya, iaitulah malakun. Bila kata malakun, satu malaikat. Apa ni satu malaikat? Gitu. Malaikat tu bahasa Melayu dah lah, kita terjemahnya. Tapi malaikah maknanya banyak malaikat. Kalau satu malaikat, itu dikatakan dalam bahasa Arab, iaitulah malakun. Itu lafaz mufrad dia. Mim, lam, kaf. Malakun. Itu satu malaikat. Bila kata banyak malaikat, iaitulah malaikah. Malaikah, lafaz jamak. Adapun lafaz mufrad dia, kata satunya, iaitulah malakun. Mim, lam, kaf. Jadi perkataan malakun, satu malaikat. Satu malaikat. Kalau kita baca dengan kata malikun. Malikun. Takdirlah dalam kitab tu mim, lam, kaf. Boleh kita nak baca malakun. Boleh kita nak baca milkun. Boleh kita nak baca mulkun. Boleh kita nak baca malikun. Maka berubah baris, berubahnya makna dalam masalah ni. Baca malakun, yakni satu malaikat. Baca malikun, kena kepada raja ataupun ketua. Baca milkun, kena kepada memerintah. Baca mulkun, kena kepada kerajaan. Satu perkataan, hurufnya sama, baris berlainan, mengubah akan makna. Ini di antaranya. Ada juga huruf sama, tapi baris tak sama, makna sama. Umpama, mashaf. Boleh baca mishaf. Boleh juga kita baca mushaf. Boleh baca. Walau berubah baris,
tapi kena kepada Al-Quran tadi. Mashaf, mishaf, mushaf. Ada pun hak ni malakun, milkun, mulkun, malikun. Lain-lain makna dia. Kalau baca malakun, iaitulah satu malaikat. Itu lafaz mufrad daripada kata hak jamaknya malaikah. Walaupun sama pada huruf, bila berubah makna, ianya apabila berubah baris, maka ianya berubah akan makna. Ini dalam masalah ni. Lalu kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wajiblah kita i'tiqad dalam hati kita, wajib kita berpegang di hati kita, wajib kita yakini di dalam hati kita ada bagi Allah Ta'ala ni adanya banyak malaikat. Wajib kita ikat begitu. Wajib kita tambah dalam hati kita. Wajib kita yakini 100% yakin ada bagi Allah Ta'ala namanya malaikat. Ada banyak malaikat. Wajib i'tikad begitu. Berapa banyak malaikat? Nanti dia akan bagi tahu kepada kita. Jadi wajib i'tikad ada bagi Allah Ta'ala ni malaikah. Siapa malaikat ni? Dan mereka itu malaikah ni. Beberapa banyak malaikat ni, mereka ni ialah beberapa hamba Allah Ta'ala. Malaikat-malaikat ni ialah hamba Allah. Semacam kita. Kita pun nama hamba Allah. Cuma kita ni bangsa manusia. Malaikat pun sama, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kata hamba, maka ianya ialah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sebut hamba, makhluk Allah. Maka bila kata makhluk hamba ni dia tak boleh nak memberi bekah di atas tiap-tiap sesuatu perbuatan. Tak boleh nak memberi bekah. Bila sebut hamba, tak boleh nak memberi bekah. Tak boleh nak memberi kesan di atas tiap-tiap perilaku yang dilakukan. Tak boleh nak memberi bekas perbuatan hamba ni. Perbuatan makhluk ni. Maka begitulah malaikat. Begitulah malaikah. Ialah merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila disebutkan dengan hamba, maka ianya ialah makhluk Allah, maka perbuatannya tidak dapat memberi bekas sama sekali. Lalu tu muskil. Muskillah kita. Kalaulah kita muskil, maknanya, tidakkah malaikat ni tugasnya ialah mencabut nyawa misalnya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un, dalam surah As-Sajdah kita duk baca tu. Maknanya, katakanlah ya Rasulullah, malakul maut ni, malaikat Israel ni, dialah yang mematikan. Bila tiba masa, dialah yang mematikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sandarkan yang mencabut nyawa ni, ya Allah Ta'ala wakilkan kepada malakul maut, iaitulah malaikat Israel nama dia. Kemudian nyatalah di sini bahawasanya yang mencabut nyawa ialah malaikat. Malakul maut tadi. Maka pada akidah kita jangan sesekali kita terkeliru. Yang mana malaikat ialah hamba Allah Ta'ala. Maka perbuatan hamba tidak dapat nak memberi kesan sama sekali. Walaupun dikatakan di dalam Al-Quran yang ialah malakul maut itu mencabut nyawa, tapi ianya hanyalah pada zahir saja. Zahir saja. Zahir saja malakul maut yang mencabut nyawa. Hakikatnya itu ialah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya yang mencabut nyawa secara hakiki ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tidak ada satu makhluk Allah, hamba Allah Ta'ala yang dapat memberi kesan di atas perbuatan. Ini kita telah belajar dah di wahdaniyah. Esa Allah Ta'ala pada perbuatan. Hanya perbuatan Allah sahajalah yang memperlakukan segala-galanya. Hatta hak di kita sekalipun.
Kita telah belajar dah gerak geri kita, berjalan kita, berkelip mata kita, bernafas kita, bercakap kita. Ni perbuatan siapa ni? Secara hakikatnya ialah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ubat kita makan yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, bukan ubat. Itu akidah. Kita tanam siap-siap dah. Yakin dah, maknanya tidak ada satu perkara yang berlaku, semuanya ketentuan Allah Ta'ala satu. Dan hak berlaku tu ialah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka begitulah keimanan kita kepada malaikat. Maknanya malaikat ni ialah beberapa daripada kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang dia ada tugas masing-masing, itu tugas zahir saja. Umpamanya tugas malaikat Mikail merupakan tugasnya menurunkan rezeki. Itu tugas. Dan tugas dia ni ialah ibadat bagi malaikat. Jangan pula kita beranggapan, oh, malaikat ni ialah merupakan kaki tangan Allah. Pekerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang menolong Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tak berhajat pada semua tu. Cuma zahirnya, tugas bagian malaikat ni. Sekian tugasnya. Ada tugas masing-masing. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat Mikail yang menurunkan rezeki, hakikatnya yang menurunkan rezeki ialah Allah. Wa yarzuqu man yasha. Allah lah yang memberi rezeki, yang menurunkan rezeki kepada mereka yang Allah Ta'ala kehendak. Begitu juga yang mencabut nyawa, Allah lah yang mencabut nyawanya. Cuma tugas zahirnya, iaitulah kepada malaikat. Yang merupakan itu ibadat para malaikat. Hak ni turun wahyu. Hak ni memberi rezeki, menurunkan rezeki. Hak ni mencabut nyawa. Tugas dia ni merupakan ibadat bagi para malaikat. Bukan penolong Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kaki tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu akidah. Itu akidah. Wajib kita berpegang gitu. Malaikat hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kaki tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu tugas ni tu ialah ibadat para malaikat. Ibadat para malaikat. Habis itu wajib kita i'tiqad. Ada bagi Allah Ta'ala ialah beberapa banyak malaikat, yang mana mereka itu ialah beberapa hamba Allah Ta'ala. Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala malaikat ni. Yang mana malaikat-malaikat ni yang dipeliharakan mereka itu malaikat-malaikat ni. Beberapa mereka itu para malaikat ni dipelihara daripada mengerjakan maksiat. Malaikat Allah Ta'ala jadikan dia, maknanya terpelihara mereka ni daripada maksiat, terpelihara. Yang mana Allah Ta'ala naskan di dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat ni mereka tu tak pernahlah derhaka kepada Allah. La ya'sunallah. Mereka itu tak pernah derhaka sama sekali kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Tapi mereka itu buat apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah. Tiap-tiap apa yang Allah Ta'ala perintah dia buat, dan dia tak pernah ingkar. Maka malaikat ni maksum. Malaikat ni mereka itu terpelihara daripada segala kemaksiatan ataupun kederhakaan. Segala bentuk derhaka mereka ini tidak melakukan. Kerana dibuat oleh Allah Ta'ala, dijadikan oleh Allah Ta'ala malaikat ni sebangsa tu. Sejenis dia pesing tu dah. Pesing jenis tak derhaka pada Allah, senantiasa taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pesing malaikat. Allah Ta'ala jadikan gitu dah dia ni. Pesing buat taat je kepada Allah. Pesing dia memang takkan derhaka kepada Allah. Itulah malaikat. Kerja dia taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu malaikat. Mereka tu dipeliharakan daripada mengerjakan maksiat. Lagi sifat malaikat ni,
lagi suci mereka itu malaikah. Suci, bersih, tak ada di mereka ni daripada segala sifatan manusia. Yakni daripada segala perangai-perangai manusia. Perangai manusia yang mana? Iaitulah seperti laki-laki dan perempuan. Itu sifat manusia tu. Maka malaikat, hamba Allah Ta'ala jadikan daripada nur ni. Allah Ta'ala jadikan daripada cahaya ni. Dia bukan laki-laki. Dia bukan perempuan. Dia juga tidak tidur. Dia juga tidak makan. Tidak mengantuk. Tidak makan, tidak minum. Tidak buang air dan sebagainya. Tidak ada sifat manusia di dia. Sifat manusia mana? Hak tadi secara umumnya. Adapun ada juga kesamaan sifat manusia dengan malaikat ni. Apa di antaranya? Umpamanya dia tu berjisim. Kita manusia pun berjisim. Cuma jisim kita ni jisim yang jamad. Jisim hak basa kerah. Boleh sentuh. Tu kita. Boleh pegang. Tu kita pesen kerah. Pesen jamad. Pesen kerah kita. Adapun malaikat ni dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jismun latifah. Jisim yang latif. Jismun latif. Jisim yang latif. Jisim yang pesen lembut. Apa? Daripada nur. Daripada cahaya. Itu malaikat. Jisim sama-sama. Maka sama tu. Kita manusia pun jisim. Malaikat pun jisim. Ni kata suci mereka itu. Tak ada di mereka itu malaikat ni sifat manusia. Hak secara umumnya. Yakni seperti makan. Manusia makan. Malaikat tak makan. Manusia minum, malaikat tak minum. Manusia tidur, malaikat tak tidur. Manusia ada jantina laki-laki perempuan, malaikat tidak laki-laki tidak perempuan. Oleh yang demikian, siapa-siapa yang beriktikad, berpegang, dia yakin bahawasanya malaikat ni perempuan, maka hak ni tidak ada khilaf di kalangan ulama. Dia telah jatuh kufur. Kufur tak beriman orang ni. Yang mana dia i'tiqad malaikat ni ialah perempuan. Kerana apa? Kerana ada nas dalam Al-Quran yang menceritakan puak-puak kafir ni. Dia kata dia i'tiqad wa ja'alul malaikatil ladzina hum ibadur rahmani inatha. Mereka itu menjadikan malaikat ini ialah hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan hak mana? Inatha. Yang jenisnya ialah perempuan. Oleh kerana tu, siapa yang i'tiqad malaikat ni perempuan, kufur orang ni. Sebaliknya, i'tiqad malaikat tu lelaki, khilaf di kalangan ulama. I'tiqad perempuan, tidak ada khilaf, kufur. Tidak ada perselisihan ulama terhadap kufur seseorang itu. Semua kata kufur orang yang i'tiqad malaikat itu perempuan. Adapun i'tiqad berpegang malaikat itu ialah lelaki, jantan kita kata, maka pada ketika itu khilaf di kalangan ulama. Kerana tidak ada nas menyatakan hal yang tersebut. Siapa-siapa i'tiqad malaikat itu lelaki, hak ni kata setengahnya fasik dan kata setengah kufur juga. Setengah kata kufur juga. Siapa bilang, siapa i'tiqad, siapa kata berpegang di hati dia, lelaki, malaikat-malaikat ni lelaki. Kufur kata setengah. Kata setengah berdosa besar, wajib taubat. Akidah dia, akidah yang tak serupa. Akidah dia, akidah yang menyalahi Quran dan juga sunnah. Akidah tu akidah yang tak betul. I'tiqad lelaki. Tu kisah maknanya malaikat Jibril berupa dalam keadaan rupanya lelaki datang pada Nabi SAW contohnya. Begitu juga malaikat Jibril datang kepada Sayyidatuna Maryam dalam rupanya lelaki. Tu rupa, bukan sifat asal dia. Bukan jenis asal dia yang dijadikan oleh Allah Ta'ala lelaki. Cuma berupa dalam rupa manusia. Dan berupa dalam rupa manusia pun, dia berupa dalam rupa lelaki. Tidak ada satu malaikat pun berupa dengan rupa perempuan datang kepada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul menurunkan wahyu dan sebagainya. Tak ada. Semuanya dalam rupa lelaki.
Hatta hak datang kepada Sayyidatuna Maryam sekalipun. Hak mari pada Sayyidatuna Maryam ni, hak nak bagi tahu berita bahawasanya Sayyidatuna Maryam ni akan mengandungkan seorang rasul, iaitulah Nabi Isa alaihi salam, tanpa mempunyai ayah. Seorang rasul ni pun tak ada lelaki, tak ada suami, tak ada siapa pun yang pernah sentuh kamu. Kamu perempuan yang baik, kamu perempuan yang salihah. Pun begitu datang dalam rupa lelaki. Bukan malaikat tu lelaki. Ingat, bukan malaikat tu lelaki, tidak. Cuma berupa dalam rupa manusia, iaitulah lelaki. Datang kepada rasul-rasul, nabi-nabi dan juga Sayyidatuna Maryam itu dalam rupa lelaki. Bukan sifat asal dia tu lelaki, tidak. Malaikat-malaikat ni, dia tidak lelaki, dia tidak perempuan. Wajib i'tiqad. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak mengantuk. Begitu. Itu malaikat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan yang dijadikan oleh Allah daripada cahaya. Wajib kita i'tiqad begitu. Lalu tu, manakala kita kenal dah, malaikat-malaikat ni ialah hamba Allah Ta'ala, wajib kita i'tiqad begitu. Dan malaikat-malaikat ni pula tak pernah derhaka pada Allah, senantiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi pula malaikat ni tidak bersifat dengan sifat manusia, tidak jenis makan, tidak pesen jenis minum, tidak pesen jenis lelaki, perempuan, berkahwin dan sebagainya. Dak semua tu. Sebanyak mana malaikat ni? Seolah-olah begitu. Seolah-olahnya menjadi tanda tanya. Sebanyak mana malaikat ni? Kerana tadi dia bagi tahu kepada kita, wajib kita i'tiqad ada bagi Allah Ta'ala ni malaikah. Banyak malaikat. Berapa banyak-banyak tu? Lalu kata pengarang rahimahullahu ta'ala, katanya, dan mereka itu malaikat ni, hak wajib kita i'tiqad tadi tu, mereka ni amat banyak, yakni sangat-sangat banyak malaikat ni. Banyaknya malaikat tu tiada mengetahui dengan bilangan. Tak boleh nak tak tahu nah dengan bilang-bilang berapa tu, tak tahu, tiada mengetahui dengan bilangan. Melainkan melainkan yang mengetahuinya hanya Allah Ta'ala. Jadi malaikat-malaikat ni amat banyak. Tak mengetahuilah dengan bilangan mereka itu malaikat ni, melainkan hak tahunya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sungguh malaikat ni. Wajib kita i'tiqad secara umumnya ataupun secara rawaknya, kita kata malaikat ni kita i'tiqad dia tu banyak. Hamba Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan dia ni banyak. Itu malaikat. Banyak malaikat ni. Kata banyak malaikat ni, di antaranya disebut, kalau tak silap, dalam kitab Jauhar Mawhub. Jauhar Mawhub. Dikarang oleh Syekh Wan Ali Kutan, kalau tak silapnya. Disebut di sana, tiap-tiap air wudu yang kita telah mengambilnya, titisan-titisan tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala malaikat. Allah Ta'ala jadikan malaikat. Dengan titisan-titisan wuduk ni, nak menceritakan banyaknya malaikat. Seramai mana? Sebanyak mana? Seramai mana yang mengambil wuduk? Mengambil wuduk, hak sunatnya, hak tiap-tiap kali nak semayang mengambil wuduk. Tu. Jadi mengambil wuduk tu, kesan-kesan dia, titisan dia, titik-titik air daripada wuduk kita berwuduk ni, Allah Ta'ala jadikan sebagai malaikat. Dan malaikat dia tak mati-mati. Nanti tiupan sangka kala baru matinya. Tak bermakna ketika itu betapa banyaknya malaikat ni. Betapa ramanya malaikat ni. Ramai malaikat, tak tahu kita bilangan dia, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis itu. Dan bahawasanya kepala-kepala mereka itu malaikat ni. Kepala-kepala mereka, yakni ketua-ketua mereka, khabarnya 4. Ada 4. Ada 4 malaikat hak jadi ketua-ketua dia.
Dah banyak malaikat tadi. Wajib kita i'tiqad ramai malaikat ni. Banyak bilangan dia berapa tak tahu. Hanya Allah sahajalah yang tahu. Dah ramai malaikat ni dia ada ketua dia. Dia ada ketua dia. Siapa ketua dia? 4 malaikat. Mana 4 malaikat yang merupakan kepala-kepala, ketua-ketua bagi segala malaikat-malaikat yang lain ni? Iaitu Jibril. Itu yang pertama. Dan dialah ketua bagi segala ketuanya. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni tugas dia menurunkan wahyu. Menurunkan wahyu kepada para nabi. Menurunkan wahyu pada para rasul. Bukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja, bahkan pada tiap-tiap nabi yang terdahulu, rasul yang terdahulu, malaikat Jibril inilah yang menurunkan wahyu, yang mengkhabarkan apa-apa berita daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa undang-undang yang nak diturunkan, maka dengan wasitah malaikat Jibril inilah, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Dia ni tugas dia menurunkan wahyu. Dengan kata lain kak, guru kepada para nabi, para rasul. Itu malaikat Jibril. Dia ketua bagi segala para malaikat. Dan Mikail, ini pun ketua bagi segala malaikat-malaikat yang lain juga ni. Malaikat Mikail, apa tugas dia? Menurunkan rezeki. Dia lah, malaikat Mikail ni lah yang menurunkan rezeki. Dan Israfil, malaikat Israfil, tugas dia meniup sangkakala. Dan Israel, tugas dia menarik nyawa. Hak kita panggil malakul maut tadi. Malakul maut. Kalau malikil maut boleh juga, tapi kurang tepat. Makna tak lari. Malikil maut, raja ataupun ketua bagi malaikat yang mencabut nyawa. Malikil maut. Boleh juga baca begitu, tapi makna begitulah. Kena kepada malaikat Israel ni lah. Cuma lebih tepat lagi mengikut Quran, malakul maut. Bagi atas. Baris atas. Malakul maut. Bukan malikil maut. Tapi makna tak lagi. Malikil maut, kita boleh terjemuh dengan kata ketua bagi segala malaikat yang mencabut nyawa. Begitu. Boleh juga. Boleh jugalah. Tu. Tapi yang tepatnya, malakul maut. Nama dia Israel. Itu yang cabut nyawa manusia. Dan setengah daripada mereka itu malaikat yang amat banyak tadi tu. Sebahagian daripada mereka itu hak banyak-banyaknya, malaikat tu ialah hamalatul arsh. Malaikat hamalatul arsh. Apa hamalatul arsh? Malaikat hamalatul arsh ni arti hamalatul arsh ni ialah beberapa malaikat yang menanggung akan arasy ar-Rahman. Itu malaikat hamalatul arsh. Jadi malaikat hamalatul arsh ni setengah daripada malaikat Allah. Setengah daripada hamba Allah, hak Allah Ta'ala jadikan daripada nur yang ialah malaikat. Maka ada malaikat yang mana dia ni menanggungkan arasy. Jadi dikatakan dengan malaikat hamalatul arsh. Malaikat yang menanggung akan arasy Allah yang ar-Rahman. Tuhan yang pemurah. Arasy Allah. Jadi arasy tu pun makhluk Allah. Makhluk Allah yang paling besar. Yang ialah arasy ni bukan tempat bagi Allah. Yang setengah daripada mereka tu dakwa mengatakan Allah Ta'ala ni berada di atas arasy. Tidak. Arasy ni bukan tempat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dia ialah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini telah kita bincangkan pada pertemuan yang telah lama dah, berkaitan dengan perbahasan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Boleh search di sanalah. Dengar balik. Itu dia. Jadi ada malaikat yang mana dia ni hamalatul arsh, menanggungkan akan arasy yang bernama arasy bagi Tuhan kita yang bernama Rahman. Dan mereka itu hamalatul arsh, malaikat yang memikul
yang menanggungkan arash ni. Arah ni makhluk Allah Ta'ala hak paling besar. Ada malaikat hak duk pikunya. Sekarang ini hak duk pikul tu, yang memikul arash ar-Rahman ni, 4 malaikat. Ada 4 malaikat Allah Ta'ala tugaskan memikul arash ar-Rahman ni. Dan pada hari kiamat, 8 malaikat. Pada hari kiamat pula, 8 malaikat. 8 malaikat ditambahi lagi. 4 lagi ditambah, jadi 8 malaikat yang memikul arash. Bila? Apabila bergoncangnya hari kiamat. Kerana teruknya goncangan tadi, hingga dipikul oleh 8 malaikat pada ketika itu. Wa yahmilul arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dipikullah. Maknanya akan arash itu, arash Tuhan engkau itu, pada ketika hari kiamat, 8 malaikat. Kerana kegoncangan hari kiamat yang amat dahsyat, lalu tu dipikul oleh 8 malaikat pada ketika itu. Sekarang ni tak kiamat lagi, 4 malaikat yang memikul akan arash tadi. Maka oleh yang demikian, siapa yang i'tiqad Allah berada di atas arash, maka sekaligus bermakna iaitulah malaikat duk pikul Allah. Allah Maha Suci Allah. Tengok salah bertingkat-tingkat kesalahan dia. Orang yang i'tiqad, mereka yang berpegang Allah berada di atas arash. Satunya, arash tu makhluk Allah. Maka sebelum adanya makhluk Allah bernama arash ni, di mana Allah? Tengok jauh lagi tu orang yang i'tiqad begitu. Kemudian malaikat duk pikul arash sekarang ni. Duk pikul Allah. Bermakna malaikat duk pikul Allah. Maha Suci Allah. Allah berhajat pada sesuatu. Allah berhajat kepada sesuatu ni, Maha Suci Allah. Tengok salah orang yang berpegang begitu, satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Maha Suci Allah Ta'ala. Semua tu tidak sama sekali. Allah Ta'ala tak bertempat. Mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi yang pikul malaikat sekarang ni ada 4 malaikat. Nanti apabila berlakunya hari kiamat, pada saat itu 8 malaikat yang menanggung akan arash, yang memikul akan arash daripada kerana kegoncangan yang amat dahsyat pada ketika itu. Pada ketika hari kiamat berlaku ni. Habis itu. Dan setengah daripada mereka itu malaikat yang amat banyak lagi ni, hak mereka itu malaikat yang amat banyak ni, mereka yang wajib ketahuikan atas jalan tafsil. Ada lagi malaikat-malaikat hak amat banyak yang mana wajib kita tahu di atas jalan tafsil. Mana? Dan mereka itu yang wajib kita tahu atas jalan tafsil, atas jalan satu-satu kena namanya, iaitulah 10 malaikat. 10 malaikat hak wajib kita tahu nama dia. Sebagaimana beriman kepada segala rasul Nabi itulah. Yang mana Nabi tu banyak, rasul tu banyak bilangannya. Itu secara umumnya. Secara umumnya kita kena i'tiqad Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ni banyak. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ni ramai. Maka secara umum dah ramai. Hak wajib kita tahunya atas jalan tafsir 25. Bukan 25 ni saja Rasul. Cuma wajib tahu 25 Rasul. Wajib tahu dengan maknanya tak tukar. Orang tanya kita, kenal ke Adam? Apa nama Adam ni siapa? Nama Nabi tu. Yusuf ni nama Nabi ke nama bukan Nabi? Nama Yusuf ni ialah nama bagi Nabi lagi Rasul. Itu panggil kita tahu. Panggil kita reti atas jalan tafsir tu. Bukan dengan makna kena hafal. Cuma kita boleh tahu. Orang tanya kita ni nama siapa ni, kita boleh tahu. Kalaulah orang ni tak tahu nama ni. Nama siapa ni? Tu maknanya dia berdosa tu. Kerana tak tahu atas jalan tafsir. Berdosa dia. Ini pun sama. Malaikat tu amat banyak.
Maka hak wajib kita tahu atas jalan tafsil, atas jalan satu-satunya, iaitulah 10 malaikat. Kata 10 malaikat yang wajib kita tahu, 4 kepala-kepala yang dahulu-dahulu. Mana hak dahulu-dahulu? Tak ada. Hak dia bilang tadi, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Izrail. Itu ialah hak terdahulu. 4 dah kat situ. Tambah lagi. Dan Munkar dan Nakir. Namanya malaikat Munkar dan Nakir. Yang bertanya kedua malaikat Munkar dan Nakir ni, dia tanya akan segala orang yang mati. Tugas dia malaikat Munkar dan Nakir ni tanya orang hak meninggal dunia, hak cabut roh. Mereka yang telah dicabutkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israel tadi itulah. Malaikat yang mencabut nyawa tu. Malaikat Israel. Jadi apabila cabut nyawa dia, sama ada dia tu makhluk hamba Allah Ta'ala bernama manusia ni, apabila dicabut nyawa dengan bahawa meninggal dunia ataupun mati ni, sama ada kubur ke dia ditanam, atau mati dalam kebakaran tidak ada kubur, ataupun mati kena telan kepada oleh gajah, mati kena telan kepada harimau ke, tak kira lah ada kubur tak ada kubur, beriman ataupun tak beriman, maka pada ketika itu malaikat Munkar dan Nakir akan tanya. Tiap-tiap manusia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Maka soalan-soalan yang akan ditanya oleh Munkar Nakir ni, hak ni telah bocor dah. Bocor dah. Umpama kalau budak SPM hak nak akan datang nak ambil ni, tiba-tiba ada orang bagi tahu fardu takdir saja. Dia bagi tahu ni soalan hak akan masuk ni. Cerak masuk hak ni. Oi, budak ni kalau tak boleh jawab juga, Allah tak boleh nak kata apa dah lah. Engkau telajak lah dia panggil. Tak pandai sangat lah orang panggil orang ni. Orang bagi tahu dah ni jawapan dia. Sekian. Mu jawab macam ni. Bagi tahu siap-siap dah. Tak boleh jawab juga. Parok lah kita kata. Ni pun sama. Hak akan ditanya oleh Munkar Nakir ni, semua telah diceritakan oleh Nabi SAW. Oleh yang demikian, persiapkan diri kita untuk jawab soalan Munkar Nakir ni. Ni di atas dunia ni untuk kita mempersiapkan. Soalan hak bakal ditanya pada satu ketika nanti bila kita mati, hak ni jawapan dia. Maka kena mempersediakan jawapan bagi soalan yang akan ditanya di dalam kubur oleh malaikat Munkar dan Nakir. Maka ianya hal berkaitan dengan akidah. Nanti di akhirat bila dibangkit di padang mahsyar, hak utama sekali ditanya tentang sembahyang kita. Adapun dalam kubur, pertama sekali ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhan engkau? Maka bagaimana kita nak jawab Allahu Rabbi? Rasul ialah nabiku, Nabi Muhammad. Bagaimana kita nak jawab soalan tersebut kalaulah kita ni tak kenal Allah Subhanahu wa taala? Man rabbuka? Siapa Tuhan engkau? Macam mana kita nak jawab? Al-Quran panduan kita, bagaimana kita nak jawab? Kalaulah atas dunia ni pun kita langgar Al-Quran, kita tak ikut Al-Quran, tak ikut hukum Al-Quran, bagaimana semua tu kita nak jawab? Maka semua soalan ni telah dipaparkan, telah dinyatakan, telah dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka persiapkan diri kita untuk kita jawab soalan tersebut, agar kita luluh untuk menjawab soalan tersebut. Jawab tu maknanya dengan amalan kita lah di atas dunia. Kenal kita Allah di atas dunia, kenalah di akhirat. Apa ni dalam kubur nak jawab nanti. Itu mengikut amalan kita di atas dunia. Dengan bahasa apa? Ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada setengah kata dengan bahasa Arab. Ada setengah ulama menyatakan ditanya tu dengan bahasa masing-masing lah. Inilah pendapat yang muktamad, iaitulah dengan bahasa masing-masing. Gitu.
Itu setengah daripada malaikat yang wajib kita tahu atas jalan tafsir satu-satu nama dia. Malaikat muka dan nakir yang bertanyalah oleh mereka ini. Dia akan tanya segala orang yang mati. Dan Ridwan, malaikat Ridwan yang menunggu syurga. Duk tunggu syurga malaikat Ridwan ni. Duk tunggu di hadapan syurga malaikat Ridwan ni. Dan Malik Zabaniyah, yang mana tugas dianya yang menunggu neraka. Malaikat Malik Zabaniyah tak pernah senyum. Tak pernah senyum malaikat Malik Zabaniyah ni. Kerana duduk jaga neraka tadi. Dan Raqib dan Atid, satu pada kanan mukallaf dan satu pada kiri mukallaf. Satu ada di sebelah kanan, satu ada di sebelah kiri. Raqib Atid ni. Jadi tugas dianya menyurat kedua Raqib dan Atid ni. Dia menyurat akan sekalian kebajikan. Dia duk surat, duk tulis akan amalan kebajikan kita. Hak kanan. Adapun hak kiri, malaikat hak berada di sebelah kirinya, duduk tulis amalan kejahatan. Menyurat keduanya oleh Raqib Atid akan sekalian kebajikan hak kanan dan kejahatan amalan jahat hak kiri. Malaikat Raqib Atid. Jadi malaikat Raqib Atid ni maknanya jong tulis. Maknanya hak duk juru catat segala amal hak kita buat. Tiap-tiap amal kita buat. Hatta perkataan kita ni hak duk sari duk bercakap ni, semuanya dicatat oleh para malaikat tersebut. Oleh malaikat Raqib dan Atid yang sebelahnya ada di kanan, sebelah lagi ada di kiri. Satunya ada di kanan, satunya ada di kiri. Kanan menyurat hak baik, hak di kiri menyurat apa hak jahat. Duk tulis. Buku amalan ni kita akan baca di hadapan di padang mahsyar kelak. Kita duk baca satu daripada tiap-tiap amal yang kita lakukan di atas dunia. Hatta hak harus kita buat pun semua kita duduk baca di akhirat kelak. Satu persatu kita akan baca tiap-tiap amal yang kita lakukan. Maka pada ketika itulah malu seseorang tadi bila sampai pada masa hak dia nak baca hak jahat ni, malu di hadapan Allah Ta'ala. Dia nak baca ni, Allah, aku buat maksiat pada hari ni sekian. Malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan maknanya di hadapan Allah, maaf tu maksud dia di hadapan pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kita mengaji dah Allah tak bertempat. Maksud dia pada mahsyar di hadapan Allah, di muka pengadilan. Di muka pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala kita akan baca satu persatu. Begitu. Maksudnya begitu. Jadi kita akan baca satu persatu. Bila sampai di amal jahat, tika tu malu. Aku buat jahat tika ni. Situ setelah daripada tu kita akan diperiksa pula. Dineracakan tiap-tiap amal yang kita lakukan tadi. Kalau berat hak baik, maka syurgalah. Berat hak jahat, maka nerakalah. Dan sekiranya bersamaan, kata setengah ulama, masuk ke dalam syurga juga. Walhasilnya, mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu malaikat Raqib Atid. Habis berkaitan dengan malaikat. Wajib kita i'tiqad ada bagi Allah Ta'ala malaikat. Banyak malaikat. Yang merupakan hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan wajib i'tiqad bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala ni beberapa kitab. Ni bab lain dah. Masuk bab lain pula. Jadi wajib kita i'tiqad lagi. Wajib kita berpegang laginya bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala ni beberapa kitab yang diturunkan atas beberapa rasulnya, rasul bagi Allah. Wajib kita i'tiqad ada bagi Allah Ta'ala ni pula beberapa kitab-kitab yang diturunkan kitab ni diturunkan atas beberapa rasul. Yakni melalui perantaraannya malaikat Jibril alaihi salam.
Jadi beberapa kitab tu maknanya banyaklah. Lafaz jamak tu beberapa kitab. Maka wajib kita i'tikad ada maknanya bagi Allah Ta'ala ni beberapa kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ke atas rasul-rasul, dan rasul-rasul ni menyampaikan undang-undang yang terdapat dalam kitab masing-masing itu kepada umatnya yang masing-masing. Wajib kita i'tikad. Berapa banyak tu? Maka di sini kata ulama ada 104 buah. Ada 104 buah. Hak besarnya iaitulah Zabur, Taurat, Quran, Injil. 4 ni hak besar. Lebih daripada tu 100 lagi tu, hak tu dia panggil suhuf. Seolah-olah kata suhuf ni banding sajalah seperti juzuk-juzuk dalam Al-Quran lah. Ini juzuk pertama, ni juzuk kedua. Atau panggil suhuf. Helaian demi helaian. Atau dia panggil suhuf. Jadi hak besarnya kitab, iaitulah ada, iaitulah hak besarnya Quran, Taurat, Injil, Zabur. 4 ni hak besar. Hak lain-lain suhuf. Jadi ada 104 butir semuanya. Ada 104 buah. Wajib kita i'tikad ada bagi Allah Ta'ala beberapa kitab-kitab yang diturunkan atas beberapa rasul. Setengah daripada beberapa kitab yang diturunkan ke atas rasul ni, setengah daripadanya Taurat. Setengah daripadanya nama dia kitab Taurat. Jadi kitab Taurat ni turun kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Namanya kitab Taurat. Yang mana hak ni lah maknanya kitab Taurat ni kepada Bani Israel. Hak kita panggil Yahudi sekarang ni. Yahudi ni. Tapi yang ada sekarang ni telah diubah dah. Telah diubah dah, habis semua dah. Tapi asalnya begitulah. Jadi malaikat kitab Taurat kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani. Dan Injil, kitab Injil bagi Nabi Isa. Kitab Injil bagi Nabi Isa. Kitab Injil ni pula dalam bahasa Suryani. Kitab Injil hak ni kepada Nasrani. Dalam bahasa Suryani kepada puak-puak Nasrani Nabi Isa ni. Umat dia lah, umat dia. Dan Zabur, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam dalam bahasa Kibti. Itu tak tahulah bahasa tu macam mana. Ibrani tu macam mana bahasanya, Kibti macam mana bahasanya, Suryani macam mana bahasanya. Hak tu kita rujuk sejarah-sejarah lah macam mana bahasa dia tu. Dan Quran, ni hak besar ni. Dan Quran bagi Nabi kita Muhammad bagi Nabi kita Muhammad alaihi wa alaihi mussalatu wassalam. Ke atasnya, ke atas Nabi dan ke atas mereka itu, iaitulah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud tadi tu, selawat dan salam, rahmat dan kesejahteraan diturunkan ke atas mereka. Itu wajib kita i'tikad ada bagi Allah Ta'ala beberapa kitab-kitab, banyak kitab-kitab. Maka dalam banyak-banyak kitab tadi, setengah daripadanya kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, Al-Quran kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma sedikit info, maknanya dalam kebanyakan kitab-kitab ni hak diturunkan oleh Allah Ta'ala ni, banyaknya diturunkan pada di bukit. Banyaknya turun di bukit. Umpamanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diturunkan di bukit Jabal Nur. Begitu juga kepada Nabi Musa, diturunkan di bukit Tursina. Banyaknya peristiwa-peristiwa tu di bukit diturunkan. Banyaknya, adalah hak tidak di bukit tu, tapi kebanyakannya di bukit. Dan isi-isi kandungan hak kitab-kitab lain banyak lagi tu, semuanya terkandung di dalam Al-Quran yang merupakan diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang afdal dan wajib i'tikad bahawa seafdal sekalian makhluk itu ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Dan wajib i'tiqad bahawasanya afdal sekalian makhluk ni. Bila kata makhluk, tiap-tiap hak dijadikan oleh Allah Ta'ala. Maka yang paling afdal sekalinya ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bandinglah dengan mana-mana ciptaan Allah sekalipun. Yang paling afdal sekali, yang paling lebih sekali di sisi Allah ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib kita i'tiqad. Wajib kita berpegang. Maknanya hak paling lebih sekali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di atas yang lain-lain daripada segala-gala makhluk Allah. Mencakupi makhluk Allah ni malaikat sekalipun. Hak paling lebih di sisi Allah ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, dengan kelebihan lebihnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah, maka kita selaku umat pun jadi lebih juga. Kerana apa lebih kita ni? Selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lah hak paling lebihnya daripada kalangan umat-umat yang terdahulu hak lain, walaupun kita dibangkit akhir sekali. Kerana lebihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil tupang tuah. Kerana lebih rasa dengan kita pun jadi lebih daripada umat-umat yang terdahulu. Maka oleh yang demikian, kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala, dijadikan oleh Allah Ta'ala tanpa kita minta, tanpa kita pohon. Tak ada siapa pun yang pohon kepada Allah Ta'ala, "Hei Tuhanku, jadikanlah aku selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tak ada, mana-mana tak ada. Tapi Allah Ta'ala pilih kita menjadi umat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah. Banyak kelebihan jadi umat Nabi Muhammad ni. Sehingga ke Nabi-Nabi yang lain pun ada yang minta nak jadi umat Nabi Muhammad. Kerana apa? Kerana daripada kemuliaan yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana di sisi Allah Nabi Muhammad ni lebih, maka ada di antara di kalangan Nabi Rasul nak jadi umat Nabi Muhammad. Kerana kemuliaan yang ada pada umat Nabi Muhammad daripada kerana tuah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita jadi umat Nabi Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kelebihan umat Nabi Muhammad, hukum dia tak berat mana. Hukum umat yang terdahulu buat silap selalu dihukum. Selalu nak dihukumnya. Tapi umat Nabi Muhammad dah berada di dalam kemaafan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula hak mula-mula masuk syurga umat Nabi Muhammad, setelah mana Nabi kita terdahulu masuk dalam syurga, diikuti dengan umat dia setelah daripada tu. Tidak kata umat Nabi Adam dulu, tak. Kita dulu. Setelah mana Nabi Muhammad, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah maknanya yang akan memasuki syurga mendahulu daripada umat-umat yang terdahulu lagi. Walaupun mereka dibangkit awal, tapi nisbah di akhirat kelak lebihnya kita dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Itu wajib i'tiqad afdal sekalian makhluknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Digelarkan Nabi kita Sayyidul Anbiya, ketua bagi segala nabi. Digelarkan Nabi kita Sayyidul Mursalin, ketua bagi segala rasul. Digelarkan Nabi kita itu ialah afdalul makhluk. Jadi 3 gelaran Nabi berkaitan dengan hal ini. Apa dia? Sayyidul Anbiya, ketua bagi segala nabi-nabi. Sayyidul Mursalin, ketua bagi segala rasul-rasul. Afdalul makhluk, iaitulah seafdal-afdal makhluk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan yang afdal kemudian daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lepas daripada Nabi kita hak lebih sekali di sisi Allah, ialah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni digelar dengan Khalilullah. Lepas daripada Nabi Ibrahim, ini turutan dia. Lepas daripada Nabi Ibrahim, maka Nabi Musa. Nabi Musa digelar dengan Kalimullah.
Setelah mana Nabi Musa, maka Nabi Isa digelar dengan Ruhullah. Lepas daripada Nabi Isa, maka Nabi Nuh digelarkan dengan Abdan Syakura. Itu ada gelaran-gelaran dia. Inilah malaikat Jibril pada satu ketika dia tanya, "Hei Nabi Ibrahim, apa kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu?" Kata Nabi Ibrahim, "Aku ni Khalilullah, kekasih Allah." Kerana apa digelar dengan kekasih Allah? Kerana hati Nabi Ibrahim alaihissalam ni senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Ibrahim dikatakan dengan Khalilullah. Sebab hati dia 100% dengan Allah. Hingga kan apabila Nabi Ibrahim ini mendapat anak, kisah dia Ismail tu, Allah Ta'ala perintah supaya dipisahkan. Maknanya Nabi Isa ni, Nabi Isa pula dah, Nabi Ismail ni anak dia ni, supaya pergi kepada siapa? Ibu dia tu. Kepada ibu dia, letak pada satu tempat di Baitillah, duduk situ. Nabi Ibrahim dah tak bersama-sama dengan Nabi Ismail, tak tengok membesar dia macam mana hari demi hari, hari demi hari, tak. Ini Nabi Ibrahim digelarkan dengan Khalilullah. Hatinya sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintah kepada dia begitu. Kemudian setelah mana besar, bertemu dengan Nabi Ismail, diperintahkan pula supaya sembelih. Supaya sembelih dijadikan korban. Ketika itu ikut lagi perintah Allah. Tengok Nabi Ibrahim ni betapanya dia hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika itu banyaklah peristiwa-peristiwanya ditukar. Ditukar Nabi Ismail tadi. Ini nak menceritakan kepada kita gelaran Nabi Ibrahim tadi dengan Khalilullah, kekasih Allah. Lalu tu malaikat Jibril tanya lagi kepada Nabi Musa, apakah kelebihan yang ada pada diri kamu? Apakah yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu daripada kelebihan? Kata Nabi Ibrahim, kata Nabi Musa, aku ni kalimullah. Kelebihan akunya dapat bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu kalimullah. Itulah Nabi Musa. Kemudian pula Nabi Isa, apa kelebihan kamu? Dia kata Ruhullah. Aku ni ruh Allah. Bukan maksud ruh Allah Ta'ala ni Allah ada ruh. Tidak. Bukan dengan makna tu. Jangan kita faham macam tu. Maksud ruh Allah ni maknanya Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam pula dah. Allah Ta'ala menjadikan Nabi Isa alaihi salam tanpa mempunyai seorang bapa. Seolah-olah kata direct Nabi Isa ni. Nabi Isa ni digelarkan dengan Ruhullah, bukan ruh Allah. Tidak tu, jangan kita salah faham. Tu dengan makna begitu. Allah jadikan direct kepada Nabi Isa alaihi salam tanpa mempunyai seorang bapa. Tu maksud dia digelar begitu. Kemudian tanya malaikat Jibril, apa kelebihan yang ada pada kamu, hei Nabi Nuh? Maka kata Nabi Nuh, aku ni abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur pada Allah. Tanya pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kata aku ni orang yatim, anak yang yatim yang tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu. Ini tawaduknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan yang 5 ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, 5 inilah dinamakan mereka itu, digelarkan mereka itu dengan ulul azmi. Apa ulul azmi ni? Mereka yang banyak terima ujian. Banyak terima ujian. 5 ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali. Kerana Nabi kita ni masa sebelum daripada jadi Nabi dikatakan digelar dengan Al-Amin. Orang yang amanah, orang yang cukup amanah. Hingga kan barang-barang orang-orang pada ketika itu diberi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya disimpan dalam rumahnya. Amanahnya Nabi kita. Tapi manakala dilantik jadi Rasul, umur 40,
diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya berdakwah kepada mereka hak di sekeliling terlebih dahulu daripada kalangan keluarga. Cerita aku ni rasul, aku ni nabi. Cerita kita kena tauhidkan kepada Allah, beriman kepada Allah, kena sembah Allah. Pada ketika itu ujian yang datangnya daripada bapa saudara sendiri, iaitulah Abu Lahab. Celaka dia kata. Lalu tu turun ayat, tabbat yada abi lahabin. Celakalah Abu Lahab itu. Allah Ta'ala balah lalu. Nabi tak ada balah. Malaikat Allah Ta'ala yang balah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah Abu Lahab ni. Maknanya, betapa banyaknya kesusahan, ujian yang diterima oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan gila dan sebagainya dalam dakwah misi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak umatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu digelarkan dengan ulul azmi. Nabi Ibrahim dengan kesusahan dia. Nabi Ibrahim kesusahan dia. Kesusahan dia. Nabi Isa kesusahan dengan umat dia pada ketika itu. Nabi Isa dengan Fir'aun kesusahan dia. Nabi Daud dengan umat dia. Begitulah seterusnya. Digelarkan dengan ulul azmi. Kemudian hak tertib afdalnya. Lepas daripada 5 rasul ni, maka segala rasul yang lain daripada mereka itu hak 5 tadi. Lepas daripada rasul 5 yang digelar dengan ulul azmi, maka rasul-rasul yang lain lah. Lepas daripada pangkat rasul-rasul yang lain, kemudian maka segala nabi hak bukan rasul. Setelah daripada nabi rasul yang ulul azmi, nabi kita mula-mula sekali, lepas daripada tu ikutinya rasul-rasul yang lain. Hak lain daripada 5 tu. Lepas daripada rasul-rasul yang lain ni, barulah hak lebihnya nabi-nabi hak bukan rasul. Lepas daripada tu, sebelum daripada tu dia kata, serta berlebih kurang martabat mereka itu pada Allah Ta'ala, yakni di sisi Allah Ta'ala ada lebih kurang lah. Maksud ada lebih kurang ni maknanya tak sama. Sebagaimana tadi nabi kita yang paling afdal sekali. Lepas daripada nabi kita hak paling afdal di sisi Allah, iaitulah Nabi Ibrahim. Lepas Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Lepas Nabi Musa, Nabi Isa. Lepas Nabi Isa, Nabi Nuh. Nabi Nuh. Dia ada turutan-turutan. Begitu juga nabi-nabi yang lain setelah daripada tu. Ada turutan masing-masing. Kemudian nabi-nabi yang lain pula ada turutan. Itu maksud serta berlebih kurang pangkat martabat mereka itu di sisi Allah. Setelah daripada nabi-nabi rasul-rasul ni, kemudian maka segala kepala-kepala daripada malaikat. Lepas daripada tu, kepala-kepala malaikat lah. Tertib afdalnya barulah hak ketua malaikat tadi. Siapa ketua malaikat tadi? Malaikat Jibril. Iaitulah laginya malaikat Mikail. Kemudian malaikat Israfil. Kemudian malaikat Israel. Itu ketua-ketua malaikat. Maknanya nabi-nabi dulu, rasul-rasul dulu, tertib hak afdalnya, barulah segala malaikat. Barulah malaikat. Iaitulah didahului dengan kepala-kepala dia. Kemudian maka segala yang tinggal daripada malaikat, hak ramai lagi nulah, banyak lagi malaikat-malaikat tu, tertib afdal dia. Kemudian maka segala sahabat, yakni sahabat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lepas pangkat malaikat, hak lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitulah sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni. Dan mereka itu segala sahabat Nabi ni pula berlebih kurang. Berlebih kurang tak sama pada segala martabat mereka itu pada Allah Ta'ala. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tak sama. Sahabat ni dengan sahabat ni tak sama. Di sisi Allah Ta'ala afdal dia. Hak ni dengan hak ni tak sama. Itu dia ada berlebih-lebih kurang di antara satu sama lain. Cuma hak afdal sekali di kalangan sahabat pula. Maka afdal. Maka yang terlebih afdal di sisi Allah Ta'ala daripada kalangan mereka itu sahabat ni pula,
Yang pertamanya iaitulah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakrin. Sayyidina Abu Bakrin ni digelar dengan Abu Bakar. Bapa bagi janda pula dah, maaf. Bapa bagi, apa dia panggil? Lawan bagi janda ni. Bapa bagi dara, gitu. Bikrin tu dara. Bapa bagi dara. Nama Abu Bakar ni Abdullah ibnu Quhafah. Itu nama dia. Nama asal dia hanya Abdullah. Nama bagi Sayyidina Abu Bakar ni. Abu Bakar tu gelar. Nama dia Abdullah bin Quhafah. Cuma digelar dengan Abu Bakar, bapa bagi dara. Sebab apa digelar dengan bapa bagi dara ni? Kerana anak dia Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang mulia, ibunda kita semua ni, ummahatil mukminin. Dia ni yang mana kalau berkahwin dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mulia, diberi kelebihan khususiah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap Sayyidatuna Aisyah, anak kepada Sayyidina Abu Bakar ni. Diberi kelebihannya janda. Apa ni janda? Minta maaf. Tersilap sama cakap ni. Dia panggil dara gitu. Dara sepanjang masa. Walaupun setelah mana kita panggil dijima. Senantiasa dara. Itu Sayyidatuna Aisyah yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibunda kita ummahatul mukminin. Iaitulah Sayyidatuna Aisyah. Sebab tu digelar dengan Abu Bakrin. Abu Bakar. Bapa bagi bikir. Bapa bagi bikir. Digelarkan juga yang keduanya dengan As-Siddiq. Nama dia Abdullah ibnu Quhafah ni. Digelarkan juga dengan As-Siddiq. Kerana apa? Kerana dialah orang yang mula-mula sekali beriman kepada Allah. Setelah mana peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, aku ni diperjalankan oleh Allah Ta'ala, selalu dah dia memperbenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Digelarkan pula dengan As-Siddiq. Nama dia Abdullah ibnu Quhafah. Jadi hak afdal sekali Sayyidina Abu Bakar. Yang mana dia ni, Sayyidina Abu Bakar memerintah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Tak lama. Sayyidina Abu Bakar memerintah pada ketika itu setelah mana wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, diperbincangkan selama 2-3 hari, siapa nak ganti ni? Nak ganti khilafah, nak ganti pemerintahan yang mana ketika itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang pegang. Setelah mana wafatnya Rasulullah, siapa ni pada saat ni? Berbincanglah. Naik nama Sayyidina Abu Bakar, naik nama Sayyidina Umar, naik nama Sayyidina Osman, naik nama Sayyidina Ali. Lalu tu bincang, dilantiklah Sayyidina Abu Bakar atas alasan yang pertama dalam perang Tabuk. Dalam perang Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, maknanya siapa nak bersedekah pada hari ini? Di antaranya Sayyidina Umar, dia sedekah. Sayyidina Osman, dia sedekah, tapi sedekah setengah daripada harta. Adapun Sayyidina Abu Bakar, hebatnya dia sedekah segala harta dia. Nabi tanya, "Hei Abu Bakar, apa yang ada di dalam rumah kamu yang kamu tinggal sekarang nak pergi perang ni?" Tak ada tinggal apa sekarang ya Rasulullah. Hanya ada Allah dan Rasul. Ini hebatnya Nabi Sayyidina Abu Bakar. Lagi pula yang mengimani jemaah setelah mana Nabi kita jatuh sakit, tak boleh nak jadi imam. Siapa yang dilantik oleh Nabi? Iaitulah Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar inilah layak menjadi khalifah, yang menjadi pemimpin menggantikan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pakak setuju. Jadi pemerintahan itu diambil alih oleh Sayyidina Abu Bakar selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Wafat pada umur 63 tahun. Kuburnya berhampiran dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada Sayyidina
Abu Bakar, maka Umar. Umar ni khalifah yang seterusnya, Amirul Mukminin, yang mana perintahannya 10 tahun, 6 bulan 8 hari, wafat pun 63 tahun juga. Tapi mati dibunuh, mati syahid Saidina Umar ni. Orang nak bunuh Saidina Umar, kalau Saidina Umar berhadapan begini, orang takut. Saidina Umar ni hebat. Tapi orang bunuh Saidina Umar ni ketika mana dia menjadi imam sembahyang. Mari tikam kok belakang. Tak ingat nama dia apa dia, Abu Lu'lu' ke apa nama dia tu. Hak bunuh Saidina Umar ni. Tengok sejarah balik. Setelah mana Saidina Umar, maka Saidina Osman. Saidina Osman. Maka Saidina Ali. Lepas Saidina Osman, Saidina Ali, menantu Nabi SAW. Lepas Saidina Ali, siapa pula yang memerintah? Saidina Hasan, cucu Nabi SAW. Tapi tak lama berlaku pergolakan, diambil pula pemerintahan itu oleh Sayyidina Muawiyah. Ini semua tertib afdal daripada kalangan sahabat ni. Jadi semua tu tertib tadi tu atas tertib khilafah mereka itu sahabat-sahabat tu lah. Atas tertib yang ganti Nabi tu. Tu mereka tu dah yang afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak perhabis sikit lagi. Maka 6 orang yang mencukupi, lepas daripada berapa tadi? 4 orang tadi. Saidina Abu Bakar, Umar, Osman, Saidina Ali. Lepas daripada tu, maka 6 orang yang mencukupi menjadi 10. Cukup lagi biar jadi 10. Siapa? Orang yang disukakan mereka itu sahabat dengan syurga. Hak afdal, tertib afdal sahabat ni 4 hak jadi khalifah. Maka setelah daripada tu, mereka hak disebut nama dengan berita gembira oleh Nabi SAW dengan syurga. Dia panggil mubasyirina fil jannah. Mereka yang diberi khabar gembira oleh Nabi kita dengan syurga. Siapa mereka itu? Ini hak tertib afdal ni. Dan mereka itu iaitulah Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Bukan bin Abdullah tu. Boleh baiki kitab tu. Bukan baiki maksudnya pangkah. Cuma kita bulatkan, letak tulis ke atas tu Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah. Lepas daripada tu Zubair bin Awam. Zubair ibnu Awam. Kemudian dan Abdurrahman bin Auf. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Waqqas kena baiki juga. Waqqas dengan sa'. Bukan dengan sin. Kalau dalam kitab Jawi, dengan sin dia tulis. Waqqas. Bukan Waqqas. Sa'. Dan Sa'id bin Zaid. Dan Ubaidah, yakni Abu Ubaidah Amir Ibnul Jarrah. Jadi 6 ni ialah sahabat-sahabat yang dikhabarkan berita gembira dengan syurga. Ramai lagi. Hak termasuk dengan khalifah 10. 4 tadi tu jadi 10 yang dipanggil dengan al-mubasyirina fil jannah. Mereka yang dikhabarkan dengan oleh Nabi kita SAW jamin syurga. Abu Bakar jamin syurga. Umar jamin syurga. Saidina Osman jamin syurga. Saidina Ali jaminan syurga. Siapa lagi? Talhah jaminan syurga. Zubair bin Awam jaminan syurga. Abdurrahman bin Auf jaminan syurga. Ini semua mereka-mereka yang dijamin oleh Nabi kita SAW dengan syurga. Ini 10 semuanya. Bukan 10 ni saja yang dijamin syurga, ramai lagi dalam hadis ni 10. Ada lagi siapa? Bilal bin Rabah di antaranya. Tu semua tu jaminan syurga lah tu. Bilal bin Rabah apa semua tu. Habis kat situ. Kemudian tertib afdal lepas daripada sahabat. Kemudian tabi'un. Apa maksud tabi'un? Arti tabi'un segala yang mengikut sahabat. Mereka hak ikut sahabat. Siapa mereka hak ikut sahabat? Kita ikut sahabat juga. Panggil tabi'un ke kita? Tak. Kan kita panggil kita ni ahli sunnah wal jamaah.
Apa ahli sunnah wal jamaah? Mereka yang mengikut jalanan Nabi, jalanan sahabat. Kita ikut sahabat. Tabi'un. Bukan. Tabi'un maksudnya segala yang mengikut sahabat. Arti segala yang mengikut sahabat ni, segala yang berjumpa dengan mereka itu sahabat. Apa ni mereka? Artinya segala yang berjumpa dengan mereka itu sahabat. Orang hak bertemu dengan sahabat, itu panggil tabi'un. Mereka yang ikut sahabat itu panggil tabi'un ataupun tabi'in. Dia pernah bertemu dengan sahabat, dipanggil dengan tabi'in. Maka hak paling afdal sekali daripada kalangan tabi'in iaitulah Uwais Al-Qarni. Dia tak bertemu dengan Nabi, tapi dia bertemu dengan sahabat. Hidup zaman Nabi, tapi tak bertemu. Kerana apa? Kerana maknanya hebatnya dia bakti kepada ibu dia. Tak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak sanggup nak tinggal ibu dia tadi, walaupun dia boleh nak bertemu dengan Nabi, tapi oleh kerana sayangnya dia ni, berada di Yaman kepada ibu dia ni, dia sanggup jaga ibu dia, sehinggalah tak dapat bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi nama dia harum di sisi penduduk langit. Ni diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia bertemu dengan sahabat. Dia bertemu dengan Saidina Umar. Dia bertemu dengan sahabat tu Uwais Al-Qarni. Maka tertib afdal lepas daripada tabi'un, maka ahli qurun semasa dengan mereka itu tabi'un. Ahli qurun yang semasa dengan mereka itu tabi'un. Siapa? Kena kepada tabi'in. Lepas daripada tabi'in, tabi'in. Mereka yang bertemu dengan tabi'un. Gitu. Orang yang bertemu dengan tabi'in ialah orang yang bertemu dengan sahabat. Tabi'in orang yang bertemu dengan tabi'un tadi tu. Dia panggil tabi'in. Maka hak ni tertib afdalnya. Maka lepas daripada tu, maka ahli yang berhubung dengan kurun mereka itu tabi'in. Dan kurun itu masanya 100 tahun. Maknanya selepas daripada tabi'in, kurun hak lepas tu pula. Inilah hak dikatakan dengan 300 kurun terawal. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, khairakum qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Ini dia panggil kurun salafus soleh. Kurun ni kurun hak afdal. Lepas daripada sahabat, iaitulah tabi'in. Lepas daripada tabi'in, tabi'in. Lepas daripada tabi'in, kurun setelah daripada tu. Lalu tu habis setakat tu. Setakat tu tertib afdal dia. Dan bermula akhir sekali, dan bermula jahil dengan kelebihan anbiya. Kita tak reti dengan kelebihan anbiya, segala nabi-nabi, lebih mereka ni atas segala malaikat. Kita tak reti, tak tahu hak ni. Siapa lebih antara nabi-nabi dengan rasul, dengan malaikat-malaikat, tak tahu. Kita jahil hak tu. Dan umpama kita jahil kelebihan nabi-nabi atas segala malaikat, umpamanya maksudnya antara sahabat ni dengan sahabat ni, siapa paling lebih, siapa lebih antara dua ni, kita tak tahu, kita jahil. Jadi kita jahil ni, jawabnya tiada mencederakan pada iman. Tak mencederakan iman kita, tak bawa pada rosak, tak bawa pada orang ni tak beriman kepada orang ni orang yang bukan beriman. Tak. Dia tidak mencederakan iman kita, tak mencederakan pada kesahihan iman kita. Cuma tak comel lah. Kita kena tahulah tertib-tertib dia tadi tu. Tak berapa nak molek, tak tahu tertib-tertib tadi tu. Maka telah menyebut oleh Suyuti.
Oleh Imam Suyuti daripada Subki, yakni menakal daripada perkataan Imam Subki. Kata Imam Suyuti dalam kitab dia, yang mana dia nakal daripada perkataan Imam Subki, bahawasanya jikalau diam seseorang selama-lama umurnya, tak tahu langsung hak mana hak afdal daripada kalangan mereka disebut tadi tu, tiada terlintas pada hatinya hati seseorang melebihkan Nabi atas malak, melebihkan Nabi-Nabi atas malaikat tadi. Ketika itu nascaya tiada menanya oleh Allah Ta'ala daripadanya, daripada seseorang yang jahil itu, tak tanya di dalam akhirat. Allah Ta'ala tak tanya. Ini tak mencederakan akidah kita sekiranya kita tidak tahu tertib afdal, hak mana antara Nabi dengan malaikat, antara Rasul dengan malaikat, antara sahabat dengan sahabat-sahabat yang lain. Kita tak tahu waktu tu. Kita tak reti hak ni. Hak ni tidak mencederakan akidah kita. Tapi tahu tu, itulah kesempurnaan. Wallahu a'lam. Setakat itu sahaja dulu untuk pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan surau-surau, masjid-masjid pun dapat dibuka dah. InsyaAllah mudah-mudahan begitulah kita harapnya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat, guru-guru yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Terima kasih.